Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Untuk kelas yang petang ni, saya nak sambung lah yang kita solve guna undetermined coefficientnya untuk function yang seterusnya ya. Tapi sebelum tu saya nak tanya, macam mana dengan yang sebelum ni? Boleh faham tak? Yang sebelum ni kita dah lihat bagaimana kita nak solve non-homogeneous differential equation. Okay, non-homogeneous differential equation. Guna kalau function kita adalah function eksponen dan juga polinomial. So boleh faham tak dia punya cara dia? Boleh? Boleh. Doktor. Boleh, Doktor. Okay, jadi untuk hari ni petang ni kan saya kata saya nak buat satu ni je lah. Okay, untuk sin dan juga cos. Cara dia sama saja, cuma sekarang kita ada function kita, function of x ni adalah sin dan juga cos. Okay, jadi pertama sekali kita nak lihat example yang A ni lah. Example yang A ni example yang mudah sahaja, di mana kita ada satu ni je lah. Okay. Apa yang perlu kita buat mula-mula sekali adalah cara dia, kita tengok balik step dia kalau awak tak ingat apa yang dia punya ni. So yang pertama kita perlu cari YC, yang kedua kita perlu cari YP. So YP ni dalam nak cari YP kita guna undetermined coefficient lah. Dan baru dapatkan dia punya solution ya. Kalau ada condition kita substitute sahaja. Jadi yang undetermined coefficient ni macam mana? Okay, undetermined coefficient ni apa kita buat adalah kita dapatkan YP tu dari table of particular integral. So kita dah lihat dua case sebelum ni, kita nak lihat hari ni yang sin dan juga cos pula lah. Cara dia sama saja, iaitu dapatkan YP. Dalam YP tu kalau tengok table ni kecil sikit. Awak boleh tengok table kalau awak dah ambil yang dalam formula tu, dia ada table tu lah. So YP dia kita ada, kalau sin cos pun kita still ada x power of r ni ya. So ambil yang ni, lepas tu kita nak dapatkan YP yang paling simple lah. Sebab kita nak paling simple, kita substitute dulu r sama dengan kosong dekat sini. Kemudian kita substitute r sama dengan 1 dan juga r sama dengan 2. Okay, kalau 1 dengan 2 ni kalau kita compare dengan YC, dia ada term yang sama. So cara dia sama sahaja ya. Lepas tu dah dapat YP, dan kita boleh dapat Y ya. Jadi kita lihat kalau macam mana kalau kita ada sin dengan cos pula hari ni. Okay. So yang ni kita first kita dapatkan YC dia dulu ya. So YC adalah m squared minus, okay, saya selalu buat direct je lah, tak apa, saya tulis balik dia punya ni. So yang ni kita ada y double prime tolak 2 y prime tolak 3y. Kita consider yang homogeneous part dia, iaitu ni sama dengan kosong lah, tak consider dulu fx ni. So kita dapat m squared minus 2m minus 3 equal to 0. So macam biasa kita dapatkan dia punya root. Okay, so ini kalau nak buat factorize pun boleh. Kalau tak nak pun masuk dalam calculator je lah. So ini kita ada kuasa 2. So ini 1, negatif 2. Satu lagi adalah negatif 3. Okay, so x1 sama dengan 3. X2 sama dengan negatif 1. So x1 equal to 3. X2 equal to negatif 1. Okay, so bila dah macam ni, kita dapat kita punya YC ni. Ini refer case yang homogeneous. So YC kita adalah A eksponen 3x plus B eksponen negatif x. Okay, settle untuk YC. Kita cari YP pula. So YP kita consider full lah. 2y prime
minus 3y equal to, dia punya fx adalah 4 sin x. So nak buat apa? Macam mana nak cari YP ni? Macam mana nak cari YP? Macam mana? Kita lihat apa? Lihat table of particular integral. So yang ni saya tak buka dia punya yang formula tu. Harap awak nampak lah dari sini. So kita lihat yang kalau cos ataupun sin. So cos ataupun sin ni, jadi dia bergantung pada dia punya sudut dia, cos dan juga sin. Tengok ya, beta x. So tengoklah kalau fx awak tu beta x, kita punya yp juga kita perlukan xr. Okay, p cos beta x plus q sin beta x. Ambil semua ni lah, cuma yang berbezanya nanti dia punya sudut dia. So sudut dia refer fx tu. Maksudnya okay, kita punya fx sekarang ni kan, ni fx. Kita punya fx, kita ada sin x. Jadi yp kita ni, okay, kita tulis xr p cos beta x tadi tu, so sebab fx kita sin x, so cos kita juga adalah cos x plus q sin x. Kena ada dua-dua lah, cos dengan sin. Okay. So lepas tu kita substitute r equal to 0 lah. Kita nak ambil yp yang paling simple sebenarnya. So sebab tu kita mula dengan r sama dengan kosong. So substitute dalam ni. Jadi kita masukkan dalam ni, kita akan dapat yp sama dengan p cos x plus q sin x. Okay, settle. Compare yc dengan yp. Okay, bila kita compare, tengok ada tak term dalam YC yang sama dengan YP ni. So kalau kita lihat, of course lah tak sama. Sini exponent, sini cos dan juga sin. Bila macam ni, so saya tak tulis dia punya ayat lah. Saya just ambil saja. YP ni kita accept lah untuk kita guna bagi particular solutionnya ya. Cuma sekarang nak dapatkan, kita perlu dapatkan P dan juga Q. So nak dapatkan P dan juga Q, kita kena samakan dengan ni lah 4 sin x ni. Tapi nak samakan, kita kena masukkan dalam differential equation ni. Jadi nak masukkan dalam differential equation ni, kita kenalah cari dia punya derivative dia. So kenalah cari yp prime dulu. Okay, so ini kita dapat apa ni? Negative p sin x plus, okay, ni kita dapat q cos x. Okay, differentiate sekali lagi yp double prime. So ni kita dapat negative p cos x. Okay, tolak q sin x. Therefore substitute yp double prime, yp prime and yp into the differential equation. Differential equation mana? 1 ya. So 1 yang mana? Let's say yang ni lah, differential equation 1. So substitute sahaja, apa kita dapat? Y double prime kita adalah negative p cos x minus q sin x. Okay. Okay, tolak 2. Y prime adalah negative p sin x plus q cos x. Okay. Minus 3. Y adalah p cos x plus q sin x. Okay, equal to, tak kat sini ya, equal to sama dengan 4 sin x. Okay, so sama je macam sebelum ni. Di mana kita simplify dulu yang kiri ni lah, supaya kita dapat samakan dia punya coefficient dia, samakan dia punya perkali ya. Bagi sin x. Okay. Jadi apa kita boleh buat dekat sini, kita simplify mana yang boleh kita simplify. Contoh dekat sini, ini kita boleh tambah
antara dua ni lah. So kalau saya buat, kita akan dapat negatif P cos X tolak 3P cos X. So kita akan dapat negatif 4P cos X kan. Okay, ni dengan ni lah. So yang ni adalah negatif 3, negatif 1. So ni juga kita akan dapat tolak 4Q sin X. Simplify dulu. So yang ni pula, okay, yang ni sebab kita tak boleh nak tambah macam tu sebab sin dia P, sini sin dia Q. So tak boleh, jadi kita akan buat apa dekat sini. So tambah 2 P sin X. Okay, so ini kita dapat tolak 2 Q cos X sama dengan 4 sin X. Okay, so sebab kita nak samakan dia punya koefisien, jadi kalau sin X dengan sin X lah, cos X dengan cos X, jadi kita ambil, kita simplify macam ni So kalau dengan cos X ni, kita ambil semua cos X lah, negatif 4P yang cos X dengan tolak 2Q lah. Okay, ini adalah cos X. Kalau sin X ni adalah tambah, saya tambah dekat sini. So kita ambil saja tanda yang kita ada. Negatif 4. Saya start dengan P dulu So kita ada 2P. Okay, yang ni. Tolak 4Q sin X. So sama dengan 4 sin X. Okay. Jadi apa yang kita dapat dari sini adalah kita dapat dua equation lah. So yang pertama, sini walaupun tak ada cos X, ini sama dengan, okay, saya just nak tunjuk saja dia adalah kosong cos X lah. Jadi yang cos X ni samakan dengan 0. Yang sin X ni sama dengan 4. Therefore kita ada negatif 4P tolak 2Q sama dengan kosong. Satu lagi kita ada, okay, apa benda ni, 2P tolak 4Q sama dengan 4. So ada beberapa cara lah untuk awak solve yang ni. Boleh ni lah, boleh buat 4 negatif 4P sama dengan 2Q. So substitute dalam 2 dan awak akan dapat lah P dan juga Q. Q tu apa. Ataupun tolak dia punya equation ni, boleh jugalah buat simultaneous equation ataupun masuk calculator. Okay, masuk calculator. So kita ada equation 1. So kita ada negatif 4, negatif 2, kosong. So kita ada 2, negatif 4, satu lagi adalah 4. Dan kita dapat X adalah 2/5, Y adalah negatif 4/5. Maksudnya P adalah 2/5. Q adalah apa benda tadi? Negatif 4/5. Okey, lepas tu substitute, kita dah dapat P dan juga Q. Okey, dan kita masukkanlah dalam YP kita. Therefore kita punya YP adalah P cos X 2/5 cos X tolak 4/5 sin X. Okay. Dan kita punya Y adalah YC plus YP tadi. YC ni apa? A eksponen 3X plus B eksponen negatif X. Okay, betul tak? Ada apa-apa nak tanya? Sekejap nak batuk je. Ada apa-apa soalan tak? Ada. Boleh faham Sama je cara dia.
Boleh, boleh. So kita try buat yang B lah. Dah ya ni? Kita cuba buat yang B, memang panjang sikit lah. Tu. Okay, buat yang B. Okay, B soalannya apa? Saya tak check pula dia punya answer. Betul tak jawapan ini? Awak try buat yang B dulu. Buat yang B ni soalan B ni. Dapatkan dia punya YC. So saya nak tanya awak lah YC-nya apa ni? Non-homogeneous, kes yang ketiga. Okey, betul. Okey. Apa YC dia? Dah banyak kali dah buat YC. Apa YC untuk yang kes yang untuk yang soalan yang B ni? Apa YC-nya? Cepat bagi saya jawapan dia. Imaginary. Apa imaginary? Apa dia punya ni? 3 I. 3 I. 3I. Itu dia punya root. Apa dia punya YC? Y dia apa? Oh, YC. M. Betul, root dia 3I. So awak dapat M sama dengan M1 sama dengan 3I kan? M2 sama dengan negatif 3I kan? Apa YC dia? Tengok yang ni homogeneous. Tengok bahagian homogeneous, awak compare, okey. Kes yang mana? Kes yang ni kan ada I ni. Ni YC dia. Apa agaknya YC dia tu? Cepat. Apa YC dia? A cos 3x tambah B sin 3x. A cos 3x tambah B sin 3x. Okey. Untuk mengelakkan awak tidur kena take part sebenarnya. Kalau saya seorang ni memang tidur lah. Saya pun mengantuk. Sambil terangkan pun mengantuk juga. Okay. So YC sama dengan A cos 3x plus B sin 3x. Okay. Sekarang kita nak dapatkan dia punya YP. So apa YP dia? So YP kita consider semualah Y double prime plus 9Y equal to sin 3x plus 5 cos 3x. Okay, apa kita punya YP? Tengok table. Sekarang kalau tak pernah tengok table tu, cuba tengok table of particular integral tu. Apa agaknya YP dia? Okay, sin dengan cos ni dia sama dia punya sudut dia sama, angle dia sama, 3x dengan 3x. Jadi kita buat sekali je. Maksudnya kita dapatkan YP tu, XR tu sekali sahaja dalam table tu sebab dia punya angle sama ya. Kalau berbeza dia tak boleh, dia kena asing-asing. Okay. Jadi tengok table. Ni kecil. Awak kena tengok yang saya bagi awak punya tu lah. Tu pun kalau tu. Okay, apa agaknya YC untuk YP dia. Ni table ni apa YP dia? Untuk cos dan juga sin. P cos 3x. P cos 3x plus Q sin 3x. Q sin 3x dengan x power of R. Mesti ada dekat luar tu, okay? Okay, YP kita adalah P cos 3x. X kuasa R kat sini ya. P cos 3x plus Q sin 3x. Cukuplah sebab apa 3x?
Bukan dia tengok YC ya. Tengok kita punya function ni. Ni, tengok ni. Okay, ikut dia punya angle dia. Okay dah. Lepas tu kita substitute R equal to 0. Substitute R equal to 0. So YP sama dengan P cos 3x plus Q sin 3x. Okay, dah substitute. Compare. Boleh ambil tak YP yang ni? Tak boleh. Sebab apa? Sama. Sebab dia sama. Cos 3x sin 3x. So tak boleh ambil. Jadi kalau tak boleh kita kena buat apa? Tukar R. Tukar R. Substitute R equal to 1. So kita akan dapat YP sama dengan X darab dengan P cos 3X plus Q sin 3X. Okay. Boleh ambil tak YP yang ni? Boleh. Boleh. Sebab apa? Tak sama. Tak sama. Sebab ni ada X. Okay. So X cos 3X. Sini tak ada X. Mana-mana tak ada X. So boleh kita accept yang ni. So bila dah dapat yang tu, kenalah kita nak cari P dengan Q. Jadi paksalah kita substitute dalam differential equation kita ni. Jadi nak substitute dalam differential equation kita ni, kenalah kita cari dia punya YP. Kita tak ada YP prime, tapi sebab kita nak dapatkan Y double prime ni, kita kena carilah YP prime dulu. Okay. Jadi yang ni, macam mana kita nak differentiate? Kita kena guna apa? Laju sikit jawab. Cepat sikit kita habis. Product. Product rule. Product rule. So sini product rule, jadi U kita adalah X, V kita adalah the rest tu lah. P cos 3X ni, bla 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 ni lah. Q sin 3X. Okay, guna formula yang kita ada, U prime V. Saya guna U prime V plus UV prime. So U prime saya adalah 1. So saya ada P cos 3X. Okay, plus Q sin 3X. Guna product rule dekat sini ya. Okay, plus U V prime. So U saya adalah X. V prime saya adalah negatif P. Negatif P. Negatif sini sebab kita ada 3 dekat sini. So jangan tinggalkan 3 tu ya. So negatif 3 P cos 3X sin. Okay, plus 3Q apa benda ni? Q cos 3X. Okay dah. Biarkan je. Okay, YP double prime. Dapat apa? Ni direct sebab apa dia tak ada X dekat sini. So yang ni kena guna UV juga. Ni UV. So atas tadi UV ya. So ni UV. So saya tak tunjuk lah one by one dekat sini. Awak just guna saja cara yang awak biasa lah. Masuk saja. So yang ni kita dapat negatif 3. Ni kita differentiate ya. So ni kita dapat negatif 3 P sin 3X. Okay, plus 3Q cos 3X. Okay. Plus U prime V. So U prime V saya ada negatif 3 P. U prime 1 ya. V adalah negatif 3 P sin 3X plus 3Q cos 3X. Okay. Plus U V prime. So U adalah X. V prime adalah kita differentiate yang ni. Iaitu negatif 9 P cos 3X. Okay. Tolak 9Q sin 3X. Apa yang kita boleh eliminate? Ini kita boleh eliminate. Boleh eliminate ke? Tak boleh tak? Tak boleh, kena tambah. So kita kena tambah. Terpaksalah tambah. So ni kita dapat apa? Negatif 6 P sin 3X. Okay, plus 6 Q
cos 3x. Okay, plus x negatif 9 p cos 3x. Okay, tolak 9 q sin 3x. Okay, jadi substitute yp double prime, yp prime dan juga kita tak ada yp prime. So yp double prime dan yp into the differential equation. Differential equation yang mana? Differential equation yang satu ni, yang ni. Okay, yang ni. Ni yp. Mana differential equation yang atas sikit? Ni. Ini. That's why dia ada y double prime dengan y je lah. So substitute ni ke dalam differential equation ni. Dan samakan dia punya coefficient sin dan juga cos untuk dapatkan p dan juga q. Okay, jadi sekarang saya nak awak buat substitute dan bagi tahu saya apa p dia. Apa p, apa q. Cepat. 3 minit. Nanti saya panggil seorang. Apa p, apa q. Saya substitute y double prime. Sin 3x plus 5 cos 3x. Okay, dapat berapa p dia? Ini kita boleh eliminate, betul? Sebab ni negatif 9, ini positif 9. So eliminate lah. So yang tinggal adalah ni. So berapa p kita? Berapa q kita? Ni direct ni. Tak ada buat simultaneous equation. P berapa? Negatif 1/6. Negatif 1/6. Berapa q? Berapa? 5/6. 5/6. Q adalah 5 per. Sebab apa sini 5 Ni. Okay, sini 5 Okay, dah dapat tu. Maka kita dapat YP kita. So YP kita apa? YP adalah X darab dengan P negatif 1/6 cos 3X kan? Plus Q 5/6 sin 3x. Okey, dapat YP dan dapatlah YP. Itu saja. Dapat YC pula, dapatlah Y. Y adalah YC plus YP. So YC kita tadi apa tadi? YC adalah A cos 3x plus YP plus B cos B sin 3x plus YP kita adalah X negatif 1/6 cos 3x plus 5/6 sin 3. Okay, dapat dia punya answer. Boleh ya? Boleh faham?
Macam tu je. Okay. Last saya buat yang soalan 2 ni. Soalan 3 ni dah ada answer dia. Awak kena try buat sendirilah soalan 3 ni. Nampak gayanya macam panjang je. Okay. Sepertinya ni lah. Panjang ke? Tak kot. Okay. Standard je. Sampai sini ada apa nak tanya? Sebelum saya buat soalan yang kedua ni. Boleh faham? Boleh. Boleh. Macam tu saja. Okay, last yang ni saya buat laju sikit. Ni. Okay. Sama je. So kita, ini sebab apa? Sebab saya nak tunjuk sebab kita ada dia punya initial value. So cara untuk dapatkan dia sama sahaja. YC adalah kita consider ni adalah homogeneous. So kita dapat characteristic equation dia adalah m squared plus 4m plus 13 equal to 0 Okay. So yang ni kita akan dapat, apa kita dapatkan dia? Nak error. Okay, ni kita ada 1, 4, 13 Okay, dia apa nama dia? Dia juga adalah ni kompleks. So negatif 2 plus 3i. Satu lagi mesti negatif 2 minus 3i lah. So ingat balik homogeneous So kalau kita ada kompleks homogeneous, so kita ada M kita tadi, M1 adalah negatif 2 plus 3i kan. M2 adalah negatif 2 minus 3i, betul So berapa agaknya apa YC dia? Apa YC-nya? YC eksponen alpha. Apa alpha dia? Alpha Negatif sama 2. negatif 2 beta 3. 3. Okay, so negatif eksponen negatif 2x darab dengan A cos beta x. So beta kita adalah 3. So 3x plus B sin 3x. Okay. Macam tu. Okay, settle untuk YC. Kita kena cari YP lah. So YP kita akan consider full yang ni. So saya tak tulis balik dekat bawah ni lah. Apa agaknya YP kita? Kita punya fx adalah 5 sin 2x. Jadi YP kita adalah x kuasa R. P cos berapa? 2. Cos dia ikut cos yang fx ni. Cos 2x plus Q sin 2x. Okay. So substitute R equal to 0. Kita dapat YP adalah P cos 2x plus Q sin 2x. Okay, settle. Kita compare. Bila compare, of course nampak pun dah tengok dia punya sin cos dia pun dia punya sudut dia lain. Di sini pula ada eksponen. So kalau kita compare ni memang lain lah. So bila lain kita boleh accept YP yang ni, kita pakai YP yang ni. Yang paling simple. Jadi YP nak masuk kita kena substitute supaya kita dapat P dan juga Q. So kita kena dapatkan YP prime. Okay, differentiate. Ini kita dapat apa ni? Differentiate YP dapat apa? Differentiate ni kita dapat negatif 2 P sin 2x plus 2Q cos 2x. Okay. Differentiate sekali lagi. So ni kita dapat apa? Negatif 4P cos 2x. Okay. Plus plus minus 4Q. 4 lah sebab 2 ni kita keluarkan ke depan sebab kita differentiate. Q sin 2x. Okay. Dan substitute YP semua benda-benda tu lah. YP double prime, YP prime, YP into the differential equation. 1.
So mana 1 dia? Tak ada. Yang ni sebab saya tak tulis balik. So yang ni, so masukkan dalam ni kita ada d kuasa 2y over dx squared ni yp double prime lah. Y double prime, so masukkan yp double prime dalam tu. Jadi kita ada, okay, negatif 4p cos 2x tolak 4q sin 2x. Sin 2x, okay, benda lagi lupa. Plus 4y prime plus 4y prime. Y prime dia apa? Negatif 2 p sin 2x plus 2q cos 2x, okay, plus ke? Plus 13y. So 13y, so 13y. Y kita adalah P cos 2x plus Q sin 2x. Okay. Sama dengan apa? 5 sin 2x. 5 sin 2x. Okay. Sekarang ni cari apa P dan juga Q. Dapat apa? Eliminate mana yang boleh eliminate dulu, tambah mana yang boleh kita tambah dululah. So macam dekat sini, P dekat sini cos dengan cos macam yang tadi ya. So ni kita ada 13 tolak 4 berapa? 9 kan? 9P kan 9P cos 2x kan? Ni dengan ni ya. So ini adalah 9Q sin 2x lah. Okey, yang ni dapat apa ni? Tolak 8P sin 2x. Ini adalah plus 8P cos 2x. Ini sama dengan 5 sin 2x. Okey. Kemudian kena buat simultaneous equation lah. Sebab apa kita ada semua term dekat sini. So sin macam tadi, cos dia adalah 0. Jadi kalau untuk cos ni kita ada, saya buat direct 9P untuk cos 9P dengan betul ke ni? Boleh tambah ke ni? Ni bukan P, ni Q. Tu 8Q. 8Q Okay, ni betul 9P plus 8Q equal to 0. Question yang pertama. Satu lagi ni 8Q. Satu lagi adalah negatif 8P plus 9Q equal to, sebab ni sin. Ni sin. Kita samakan dengan koefisien sin lah. Sama dengan 5. So dapat P dengan Q apa? Kira-kira P berapa, Q berapa? Berapa dapat P? P berapa? Negatif 8 per 29. Negatif 8 per 29 Q? 9 per 29. 9 per 29. So ni betul ya. Okey, jadi kita masukkanlah dalam YP kita. So YP kita adalah P cos 2x ya. So P kita adalah negatif 8 per 29 cos 2x plus 9 per 29 sin 2x. Okey, tak habis. Kita kena dapatkan YC pula. Y. So Y adalah YC plus YP
So kita ada Y equal to YC plus YP. So YC kita adalah apa tadi, eksponen berapa? Eksponen negatif 2x. A cos 3x plus B sin 3x plus YP adalah negatif 8, tolak 8 per 29 cos 2x plus 9 per 29 sin 2x. Okay, ini kita punya Y. Tapi kita ada apa? Initial condition, iaitu Y kosong sama dengan 1, Y prime kosong sama dengan negatif 2. So kita perlu substitute untuk kita dapatkan nilai A dan juga B. So kita start dengan Y0 equal to 1 lah. Ini maksudnya when X equal to 0, Y equal to 1. Betul ke? Y kosong sama dengan 1. Okay, saya banyak guna X sama dengan kosong dekat sini bukan sebab initial mesti kosong, tak tapi sebab bila X sama dengan kosong kita senang sikit nak cari dia punya ni lah. Kalau tak, bila eksponen ni nanti jadi eksponen negatif 2 lah kalau X sama dengan 1 Okay, jadi kita substitute dalam ni. Okay, bila X kosong Y1 kita ada 1 sama dengan, masuk kanan ni So cos kosong 1 So bila cos kosong 1 kita ada A. Okay. Sin kosong adalah kosong. So ni 1, so ni kosong. So kita dapat A tolak 8 per 29. Dan kita dapat A berapa? Berapa dapat A ni? 1 campur 8 per 29. Berapa tu? 37 per 29. 30? 37 per 29. Ya. Tiga puluh tujuh per 29 Ya. 37 betul? Betul. Per 29. Okay, dah dapat A tu. Awak boleh masukkan A dulu ataupun kalau tak nak substitute A pun kita terus guna dia punya satu lah, sama je. Y prime 0 equal to berapa ni? Equal to negatif 2. So negatif 2. So when X equal to 0, Y prime equal to negatif 2. Bila kita nak Y prime, kita kena cari Y prime dekat sini. So kena cari sikit Y prime kat sini lah. Tak perlu simplify Kalau nak simplify pun boleh juga. Tapi kalau simplify nanti kan jadi panjang pula. So Y prime dekat sini. Okay, ni Y kita ni Y. Okay, ni yang ni tak ada masalah untuk kita differentiate. Tapi yang ni sebab dia eksponen dengan cos dekat sini, ni kita kena guna UV dekat sini Perhatikan masa bila kena pakai UV, masa bila tak perlu guna UV. So kita guna UV dekat sini. So U kita adalah eksponen U prime V. So saya ada. Nanti awak double check negatif 2 eksponen negatif 2x. V kita adalah A cos 3x plus P sin 3x U prime V plus UV prime. So kita ada U adalah eksponen negatif 2x. V prime adalah, saya differentiate dalam ni. Ini kita dapat negatif negatif 3A sin 3x. Okay, plus 3B cos 3x. Okay, yang ni dan kita dapat yang ni pula lah. Ini apa benda ni? Cos negatif so tambah 8 kali 2 16 lah. So 16 per 29 sin 2x. Okay. Ini
differentiate sign adalah cos, so plus jugalah, plus 18 per 29 cos 2x awak double check nanti. Okay, dan saya nak substitute dia punya initial value yang dekat sini. Kita ada x equal to 0, y prime equal to negative 2, so negative 2 sama dengan, masukkan saja bila x kosong. So bila x kosong sini jadi 1, sini cos, macam tadi kita kata cos kosong adalah 1, so kita ada a kat sini ya. A ni 0, so ini 1 juga. So ini kita ada sin ni 0, sini kita ada b dekat sini. So maksudnya dekat sini kita ada plus 3b ni 0. So ni kita ada plus 18 per 29. Okay. Dan awak kira lah sendiri. Kita akan dapat b adalah B kita adalah negatif 2 per 87. Ini jawapan yang saya ada. Awak kira betul ke tak lah. Kalau salah, maksudnya kita punya differentiate atas ni salah. Okay, therefore Y kita adalah eksponen negatif 2x. A kita adalah berapa tadi? 37 per 89 Okay, 37 per 89 cos 3x plus B kita adalah negatif 2 per 87. Tolak 2 per 87 sin 3x. Panjanglah pula. Plus 16 per 29. Bukan 16, 8 per 29. Sin 2x, okay. Okay, sekali adalah plus 9 per 29. Nanti saya tengok tanda positif negatif. Sin 2x, ini tanda negatif. Negatif, positif. Ini negatif, ni adalah positif. Gitu saja kalau kita ada initial value. So initial value ni kalau kita punya y ni macam panjang macam ni, memang dia akan jadi panjang sikit lah. Okay, tu je lah. Samalah dengan yang bawah ni, so boleh try buat sendiri. Okay, sampai dekat sini ada apa-apa nak tanya tak? Okay, try buat ya, dapat ke tak yang saya tunjuk ni? Ada apa nak tanya? Tak ada doktor. Tak ada. Tak ada, nanti cuba buat ya, nanti saya bagi yang ni ya. Okay, tu je lah. So kita dah habis untuk undetermined coefficient. Cuma saya nak tunjuk sikit lah untuk yang case yang keempat ni. Okay, case yang keempat ni memang tak ada, cuma saya nak bagi tahu. So macam case yang keempat ni dia linear combination ya. So bila dia combine dua ni, ini kan dia ada eksponen dengan ni kan. Jadi kita kena buat dua lah. Kita kena boleh dapatkan YP1 untuk eksponen X ni lah. Okay, untuk yang satu lagi adalah negatif X ni kita kena boleh dapatkan YP2. Jawapan akhir dia YP kita adalah YP1 plus YP2. Ni kalau kita ada linear combination. Ni case yang seterusnya. Tapi kita tengok sampai case yang ketiga sahaja, so cukup lah ni. Okay, tu je.